Fedul Razak, Zul Razak dalam sesi seorang-seorang dulu. Lepas ni saya akan ada bersama dengan Azni dan juga Irina untuk melihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran. Jadi mulai daripada sesi setiap Khamis dan Jumaat setakat ini kita akan Osman Zafpian. Okey, sekejap dah ada suara. Okey, tadi Irina lupa nak letak suara saya. Penat minum madu. Okey. Jadi nama saya Zulkifli Fedul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita mula balik daripada topik 1. Mulai minggu ini setiap Khamis dan Jumaat sesi analisa pasaran saya akan buat bersama dengan Azni pada jam 8 sehingga jam 9 ya. Jadi sesi 7 sampai 8 ni kita cuma akan cover topik sahaja. Jadi okey. Topik kita pada malam ini seperti yang saya sebut awal tadi, pembentukan minda pedagang atas talian ya. Saya kongsikan sedikit sejarah saya lah ya. Test fee. Okey. Saya kongsikan sedikit sejarah saya lah ya. Saya mengenali dagangan awal sejak di sekolah lagi, melihat kepada pakcik saya masuk dalam pasaran saham, berkenalan dengan dengan saham di bangku sekolah lagi, sekolah menengah dan seronoklah tengok dia. Kita tak faham tapi seronok tengok apa yang dia buat setiap hari, apa benda yang dia buat ya. Dan pada tahun 97 saya balik dan dah habis belajar dan mula berkenalan dengan pasaran sendiri, masuk dalam pasaran saham. Dan saya ingat trading ni masa tu tak sama macam sekarang Masa tu anda susah nak dapatkan price. Jadi kalau anda nak dapatkan harga chart live tu, kita tak ada akses pada waktu itu. Apa yang saya buat, mungkin ada pelabur lain cara dia. Apa saya buat, kita kena call remiser lah pada waktu tu. Jangan cerita pasal forex lah waktu tu. Kalau sebut pasal forex hanya available kepada big banks. Tak ada orang buat retail. Kalau retail trader, setahu saya pada waktu tu lah Dan saya pun mula masuk berlabur dalam pasaran, cuba untuk intraday trade tapi kita tak ada maklumat pasal chart. Yang kita tahu duduk dekat bursa tu, kalau masa tu saya kat Kuching, tak ada, bukan KLSE kita ada satu tempat ni lah kita lihat kepada crawler, kita lihat kepada screen, kejap merah, sekejap biru, sekejap dia orange. Apa benda tu kita nampak hijau bagus, kita nampak merah tak bagus. Itu yang saya faham pada waktu itu Tapi disebabkan pada awal 97 kita ada bull run dalam pasaran Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Saya beruntunglah pada waktu tu masuk, tak erti apa, ikut orang, ikut tip. Dan saya ingat dagangan tu mudah sebabnya senang nak buat duit pada waktu tu. Pagi masuk market, petang keluar. Kalau tak pun hold 2 hari dia jadi pada waktu itu beginner's luck lah pada waktu kepada saya. Dan saya pun mula cuba untuk faham lebih banyak kepada dagangan itu sendiri
berkenalan dengan chart, cuba untuk faham apa yang dimaksudkan dengan technical analysis, cuba untuk mendalami fundamental pada awal tahun 97 dan sehinggalah pada masa market crash. Sekali lagi saya beruntung sebab saya keluar daripada pasaran sebab saya ambil exam untuk nak apply nak jadi remiser pada waktu itu. Dan saya keluar daripada pasaran sebab tak dapat nak masuk market. Kita duk sibuk study dan market crash pada 97 tu kan. Dan saya bernasib baik sebab saya pegang cash. Waktu market tengah jatuh, pasaran tengah merudum, siapa yang ada cash dialah king. Pada waktu itulah saya bernasib baik pada waktu itu dan sekali lagi nampak market tak bagus dan kita mula recovery 1998, 1999 dan pada waktu 1999 itulah bermulanya saya berkenalan dengan futures market. Sampai 7 sebenarnya, tapi mula masuk dalam pasaran pada tahun 1999. Masa tu ramai yang trading futures, kopi, soya bean dan lain-lain, orange, cotton, macam-macam lah yang kita trade pada waktu tu. Dan apa yang saya lihat pada waktu tu, trading tak semudah seperti yang dijangka. Okey, tujuan saya ceritakan benda ni bukannya nak katakan saya dah lama, saya bagus, tak. Apa yang saya cuba kongsikan kepada anda sepanjang lebih berapa puluh tahun dah dalam pasaran. Kalau cerita daripada 97 ni dah 20 lebih tahun. Apa yang saya dapati adalah kalau anda cuba untuk trade macam pedagang profesional, maksudnya anda memang bekerja. Ni beza dia. Kita sebagai pelabur ataupun pedagang retail dan seorang yang berdagang secara profesional, maksudnya itu. Even anda seorang full time trader sebab dia tak sama. Beza dia adalah benda ni. Bila anda berdagang secara profesional, maksudnya anda bekerja dengan satu institusi, kebanyakannya anda bukan trade duit anda. Okey? Lebih mudah untuk anda mengikuti sistem dagangan anda sebab anda tak terikat kepada equity itu. Sebaliknya, sebagai seorang pedagang runcit ataupun persendirian, equity yang anda pegang adalah hak milik anda, duit kita. Di sinilah kenapa satu konsep yang saya cuba bawa kepada kita semua ni adalah melabur dalam dagangan, di mana kita tak cuba untuk trade macam profesional. Anda tak akan ada cukup resources yang diorang ada. Anda tak akan ada benda tu. Berhenti cari, anda tak akan jumpa benda tu. Anda tak ada research team, anda tak ada meeting harian bersama dengan kumpulan anda tak akan ada maklumat pasaran yang penuh. Anda tak ada siapa-siapa pun ada maklumat berkenaan. Bank sama bank pun diorang tak berkongsi maklumat. Itu dia. Pegang benda tu. So, satu yang saya pegang adalah melabur kepada dagangan, dan apa yang saya cuba sampaikan kepada anda adalah perbezaan kita berbanding dengan pedagang institusi. Okey? Teknik bank lah, apalah. Yes, mungkin satu bank tu ada sistem dagangan dia orang sendiri, tetapi kalau dia orang ada sistem tu, dia orang tak akan kongsikan. Simple. Dia orang tak akan kongsikan, dan kebanyakan sistem dagangan ataupun apa yang ada adalah kepada penggunaan artificial intelligence pada waktu ini. Penggunaan computer power, lagi bagus dia punya facility, lagi cepat dia punya akses kepada pasaran, lebih bagus sistem berkenaan. Berbanding dengan kita, di mana kita melihat kepada yang agak delay dan kita pun dapat price dari bank. Kena pegang benda tu. Kita pun dapat price dari bank ataupun daripada pihak broker sebagai penyedia platform untuk kita berdagang. Jadi, kesimpulan dia, apa yang saya cuba nak bawa kepada anda semua adalah melihat dagangan ni sebagai satu perniagaan. Kita sering dengar benda tu,
dagangan ni sebagai satu perniagaan online ya. Jadi apabila dia bukan hanya kepada kita tahu satu teknik itu segala-galanya dagangan kita. Sebab most of the trade is not dekat MT4 ataupun MT5 kita. Bukan kat situ. Most of the dagangan kita berada dalam otak kita sendiri. Ya, perang kita bukan against the market. Perang kita kebanyakannya kepada kita. Di sinilah kenapa persiapan kita sebagai pedagang sebenarnya lebih kepada pembinaan minda kita. Mindset yang betul kepada approach untuk dagangan ya. Di sinilah kenapa ia melibatkan satu proses ya, di mana apabila kita bercerita pasal dagangan, ia terdiri daripada 2 set ya. Sekejap. Hilang pula benda ni. Sekejap. Okey. Ia adalah terdiri daripada 2 ya. Yang pertama, proses ni melibatkan diri kita. Ini yang pertama. Ya. Ramai kita, saya sendiri bermula dengan cara ni ya, melihat kepada, kita ingat trading tu adalah kepada mengetahui market. Yes. Itu penting. Itu adalah amat-amat penting ya. Mungkin ada yang mula berdagang dalam keadaan terdesak, melihat ini sebagai jalan keluar, ada yang melihat ini sebagai sebagai satu pendapatan sampingan. Lihat dia sebagai perniagaan yang anda buat. The thing is, anda boleh melihat ini sebagai perniagaan full time anda ataupun melihat ini sebagai perniagaan sampingan anda. Ya, something yang anda buat part time ataupun full time ya. Apapun, it's not only di sebelah sini. Ya, melihat kepada sistem dagangan, melihat kepada cara kita untuk approach pasaran, sama ada technical, fundamental, sentiment, intermarket, ataupun melihat kepada cuma cara pengurusan equity ya. Untuk nak masalahnya, kalau tanya trader, kebanyakan kita ni kalau tanya teknik, kita tak akan ada cuma satu teknik. Kebanyakan kita dah belajar berpuluh kalau tak beratus teknik. Mana satu yang betul? Kalau tanya saya, semua betul. Semua betul. Tak ada teknik yang tak cuba untuk buat duit. Itu adalah dasar dia, itu asas dia. Semua teknik cuba untuk menghasilkan keuntungan. The thing is, teknik cuma merupakan satu benda berulang yang kita buat. Ada masanya dia perform, ada masanya tak perform. There is up and down ya. Tak ada teknik yang perfect. Anda ceritalah macam mana pun, kalau orang tu ada satu teknik yang perfect, dia tak akan cerita dekat Facebook, oh Holy Grail tu sebenarnya ada. Tak wujud. Kalau dia ada, dia tak akan bagi tahu kat orang. Kalau saya ada satu teknik yang memang lengkap, yang memang untung saja, saya tak akan kongsi, saya tak ada kat sini. Saya tak ada kat sini. Itu realiti yang anda kena terima. Okey? Apa yang saya cuba kongsikan kepada anda lebih kepada this side of the equation dalam pembentukan proses dagangan ya. Sebab kalau kita cuma bercerita pasal sistem dagangan, anda boleh tengok dekat YouTube, ikut satu orang, ikut habis-habis apa cara dia buat, ataupun ikut satu copy trade. Habis cerita. Itulah sistem dagangan. Tak payah nak belajar, tak payah nak pening apa. But kalau anda betul nak membina menjadi seorang pedagang runcit, di sinilah anda kena approach ini sebagai satu perniagaan. Dan sama seperti apa juga jenis perniagaan, kesemuanya adalah mengenai persiapan kita. Nombor satu adalah kita percaya apa yang kita buat ni boleh buat duit. Kita percaya kita mempunyai keupayaan untuk mengubah ya, hala tuju kewangan kita. Kita percaya bahawa
kesemua yang kita buat ni boleh mendatangkan hasil. Itu yang pertama. Masalah dengan yang ini adalah apabila anda approach terutamanya, ni satu benda yang lazim berlaku dalam forex, sebab terutamanya dalam currency trading sebab currency trading adalah antara satu dagangan, satu instrumen yang anda boleh dagangkan dengan modal yang paling minima $5 ataupun free bonus daripada pihak broker dan sebagainya, dan kita cuba buat sebanyak mungkin duit. Betul. Ya. Tetapi kepercayaan kita kepada benda tu hendaklah kena dengan dunia nyata. Buat benda yang masuk akal. Buat benda yang masuk akal. Kalau kita letakkan $100, berapa sebenarnya yang anda nak buat daripada $100 tu? Dan tanya diri anda sendiri ataupun orang terdekat kepada anda, adakah anda punya matlamat tadi masuk akal ke tak? Kalau dia boleh, setiap orang boleh $100 jadi 1 juta ke, jadi 1,000 ke, bukan saya kata mustahil, tetapi kalau semua orang boleh buat dan dalam satu jangka masa yang tak masuk akal, 1 bulan, 3 bulan, tak ada orang miskin dalam dunia ni. Ya? Semua kita ni jadi broker ataupun semua kita ni jadi bank. Simple je. Ya? Jadi itu adalah yang pertama, iaitu kepercayaan kita. Kita kan ada topik khas untuk yang ini. Yang nombor 2, dalam apa juga jenis perniagaan, persiapan kita adalah dari sudut modal. Ya? Berapakah sebenarnya modal yang kita akan set aside kalau kita baru cuba untuk nak memulakan perniagaan dan kita tak tahu dia pergi ke tak, kita boleh buat ke tak, kita tak letak $10,000. Kita akan bermula dengan satu jumlah yang kecil dahulu dan kita cuba dahulu kepada perniagaan ni boleh ke tak, dan slowly kita tingkatkan modal sekiranya ia boleh jadi. Ya? Dan apa sasaran kita kepada modal tu? Sasaran bukan hanya kepada kita punya keuntungan. Kita kena letakkan sasaran kepada sekiranya rugi. Jangan fikir untung sahaja. Okey, kalau aku buat benda ni, aku nak try sebanyak $1,000. Aku nak letak 100 dulu, aku tengok dulu. Kalau dah hilang $1,000 tu, adakah anda masih lagi berdagang? Itu soalan yang anda kena tanya. Kena ada limit dalam apa juga yang kita buat, kena ada had dia. Kalau untung, apa yang anda nak buat kepada keuntungan berkenaan? Ke mana dia pergi? Apa dan kenapa anda trade? Semua orang trade untuk buat duit, tapi berapa dan untuk apa? Ya, soalan-soalan tu yang anda kena tanya. Dan masa yang kita akan letakkan kepada dagangan. Ya. Kita tak nak trading ataupun perniagaan online ni mengganggu hidup kita. Kalau kita jadikan dia sebagai satu full time, kita kena letakkan dia secara berjadual. FOMC pukul 3 pagi dia hidup. Pukul 7 pagi ada New Zealand punya CPI dia hidup. Habis. Jadi kena fikirkan satu jadual. Kalau anda meletakkan sebagai part time, sebagai full time, dan sekiranya part time, jadikan dia part time. Maksudnya sesuaikan time frame dagangan, sesuaikan cara dagangan kepada kita. Di sini yang terbaliknya. Ramai yang ingat kalau tak ada masa, pergi shorter time frame, masuk cepat, keluar cepat. Lebih lower time frame yang kita masuk, lebih banyak persiapan yang kita perlu lakukan dan lebih tinggi kemahiran yang kita perlu ada. Sama ada technical, pemahaman sentimen, pemahaman fundamental, pemahaman intermarket ataupun kawalan diri. Ini adalah benda-benda yang lazim. Malam tadi bangun pukul 3 nak tengok FO. Hari ni Pian punya spelling teruk lah Pian. FOCM jadi. Jadi benda-benda ni lah masa yang akan anda letakkan, sebab cara anda berdagang akan bergantung kepada kesemua ini. Modal dan juga masa yang kita akan peruntukkan untuk dagangan tadi. Okey.
Jadi elemen yang paling penting dalam dagangan bukan teknik, bukan market. Elemen yang paling penting dalam dagangan sebenarnya diri kita. Itu adalah elemen yang paling penting dalam dagangan, ya, di mana kita hendaklah melihat, ya, kepada tiga faktor tadi, ya. Kita lihat dalam kita apa persiapan kita untuk nak jadi pedagang, ya. Saya buat yang sama, di mana saya ingat trading ni cuma belajar teknik habis, okey. Buat, orang lain boleh buat, aku boleh buat, kan, letak duit, untung, rugi balik, pusing balik, sekali lagi berhenti trade sekejap, tengok balik, kawan ni kata teknik ni bagus, aku tengok cikgu tu kan, aku belum masuk dah withdraw dah, dahsyat tak dahsyat, wassalam memang. Jadi apa, kita start balik, start cycle tu balik, naik balik, redup balik. Cycle tu macam market, boom and bust punya cycle, naik turun, naik turun, naik turun. Dan kadang-kadang ada untung, tapi tanya diri kita, ke mana untung tu pergi? Mana pergi dia? Kan? Mana pergi dia? Mana hasil dia? Benda ni yang kita kena tanya. So, yang pertama dalam persiapan kita adalah penetapan kepercayaan. Ini yang asas. Ini yang pertama, di mana ini kepercayaan adalah window ataupun jendela kita kepada dunia nyata, ya. Setiap kita mempunyai latar belakang berbeza, mempunyai cara dibesarkan berbeza, mungkin ada yang agama berbeza, budaya berbeza, ya. Tetapi dalam dunia dagangan, the reality stays the same. Sebab ia ada cuma satu pasaran. Okey? Dia ada cuma satu pasaran. Dah sampai area untuk position long term. Lepas ni kita tengok market memang. Pukul 8 nanti, saya sesi dengan Azmi nanti. Okey. Jadi di sinilah kenapa kepercayaan dalam dagangan ni adalah satu set yang sebenarnya menurut beberapa kajian, kita ada ramai pedagang yang berjaya, dan apa kajian-kajian ni mendapati bahawa pedagang-pedagang ni tak trade dengan cara yang sama. Cara dia orang approach market tak sama. Tetapi apa yang sama, ada satu set kepercayaan yang serupa di kalangan pedagang-pedagang ni. Di sinilah di mana apabila kita cuba untuk menetapkan kepercayaan tu, yang pertama, kita sedar apa kepercayaan yang kita ada kepada dagangan ni. Yang kedua, kita tahu apakah kepercayaan yang standard, yang sama di kalangan pedagang berjaya. Itu adalah nombor 2. Dan apa yang kita cuba buat, fasa ketiga sebenarnya, kita cuba laraskan kita punya kepercayaan supaya tak lari jauh daripada mereka yang berjaya dalam bidang ni. Satu benda yang senang nak sebut, amat sukar nak buat. Saya sendiri masih struggle dengan benda ni, bertahun-tahun, tetapi kita akan ada that struggle dalam diri kita untuk nak laraskan kepercayaan kita supaya kita dapat keep kepada objektif kita. Di mana apa yang saya cuba kongsikan kepada anda adalah benda ni. Buat dia. Seriously. Buat dia. Saya dalam satu channel Discord, saya kongsikan 3 dah siri kerja untuk anda memulakan journey anda dalam membina sistem dagangan. Saya tak akan dapat jadi anda tak akan dapat jadi saya. Kita semua tak sama. Apa yang kita dapat buat adalah kita cari kita punya limit and we try to break our limit. Kita tengok kita punya hak kita dan kita cuba jadi yang lebih versi yang lebih baik untuk kita. Kita tak dapat jadi orang lain. Setiap kita ada kekuatan, ada kelemahan kita, sedari apa kelemahan kita, apa yang kuat kekuatan kita tu, kita fokus kepada dia. Di sinilah kenapa
apa yang saya cadangkan kepada anda, buat exercise ni, ya. Tulis dalam 20 ke 30 kepercayaan yang anda ada kepada dunia dagangan ni, bahagikan dia kepada 3 fasa. 3 phases, ya. Fasa pertama anda buat dia dalam tempoh sebulan, seminggu sekali, ya. Ini adalah satu exercise yang anda buat secara mingguan. Okey, tuliskan apa juga kepercayaan yang anda ada kepada dagangan ni. Dan apa yang anda perolehi. Contoh, saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya teknik scalping adalah yang terbaik. Saya percaya bahawa support resistance or whatever. Tuliskan. Tuliskan. Buat brainstorming, tuliskan. Dan apa yang anda perolehi. Saya percaya bahawa dekat support price akan bounce. Apa yang anda perolehi, saya mendapat satu level untuk memasuki pasaran. Apa juga, tulis. Tak kisah, tulis 20 ke 30 setiap Sabtu atau Ahad, tulis sekali. Ya. Buat dia dalam fasa pertama. Fasa kedua, anda buat dia 2 minggu sekali. Ya, di sini anda ada 4. Ya, 2 minggu sekali. Kalau orang tanya saya, macam mana nak start trade, saya akan jawab benda ni. Saya takkan jawab download MT4, ini market dynamic, anda tengok US dollar JPY dengan indeks, saya takkan jawab benda tu. Kalau orang tanya saya macam mana nak mula trading, saya akan jawab benda ni. Saya akan jawab dengan benda ni. Buat yang ni dahulu. Kalau anda nak berubah, kalau anda rasa anda perlu berubah, buat benda ni. Saya masih buat benda ni sejak dari tahun 2011 sampai sekarang. Saya tak ikut fasa-fasa ni. Saya buat dia tiap-tiap minggu. Saya buat dia tiap minggu. Tulis dekat phone pun jadi. Gunakan notes tu, tulis ulang-ulang. Jangan cut and paste pula. Tak ada cerita untuk nak shortcut. Tak ada. Ya? Buat dia berulang-ulang. Okey? Dan fasa ketiga, di sini anda ada 2. Okey, dan fasa ketiga anda buat satu selepas tempoh ini. Maksudnya anda ada 1 bulan, 2 bulan, dan bulan ketiga, hujung dia anda buat 1. Selepas anda buat kesemua ni, anda lihat dan balik ke semua kepercayaan yang anda tulis tadi. Mungkin ada yang berulang, mungkin ada yang baru, dan anda bahagikan dia kepada 2 kategori. Try buat benda ni. Bagi diri anda 3 bulan. Ya. Buat benda ni. Seriously, anda akan buka banyak pintu kepada anda. Seriously, ini kalau anda tanya saya apa yang mengubah diri saya kepada dagangan, exercise ni. Ya. Kalau anda susah nak ikut teknik, anda dah belajar pelbagai teknik tapi susah nak disiplin dia, sekejap hentak lot, sekejap tak hentak lot. Kalau duk tanya, aku masuk kang rugi. Kalau anda duk tengok chart, bimbang loss, bimbang kalau tengah profit pun bimbang, tengah loss pun bimbang, kan? Anda try buat benda ni. Jauh anda akan dapati banyak perbezaan diri anda sekurang-kurangnya dalam tempoh yang ke fasa kedua ni. Seriously, anda akan nampak banyak perbezaan. Kalau orang tanya saya macam mana start trade, buat benda ni. Ya. Minggu selepas fasa ketiga, 3 bulan, anda bahagikan kesemua kepercayaan anda tadi kepada 2 set. Satu yang berguna, satu yang menghadkan. Contoh yang menghadkan, saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya saya tengok satu instrumen sahaja untuk saya trade dan saya boleh berjaya. Itu semua menghadkan. Bukan tak bagus, tapi dia menghadkan kita. Saya percaya kepada dagangan ni satu perniagaan. Itu yang berguna. Apa yang anda tulis saya tak tahu. Tapi anda letakkan itu dan anda sendiri lihat apa yang berguna, apa yang menghadkan.
Try buat benda ni. Bagi diri anda 3 bulan, buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahui sebenarnya modal yang anda nak letakkan dalam perniagaan ni. Dalam apa-apa juga perniagaan, modal adalah yang asas dia. Kalau kita jenis datang, jenis trading, jenis sekejap hidup, sekejap tenggelam, sekejap timbul, sekejap tenggelam, sekejap timbul, sekejap tenggelam, bila ada duit trade, tak ada duit, tak trade, itu macam office yang kejap buka, kedai yang sekejap buka, sekejap tutup. Tanya diri anda, kalau anda nampak kedai tu, tak payah kedai lah. Kita cerita stall burger lah. Anda nampak stall burger tu, malam ni ada, malam besok tak ada, lusa ada. Tapi dia bukannya setiap hari Selasa ditutup, tak apa. Tapi kejap ada, sekejap tak ada, seminggu ada, 2 minggu tak ada. Anda tanya diri sendiri, adakah modal perniagaan tu boleh berjaya tak? Sama juga dengan modal ni. Bila ada modal letak, tak ada modal tak ada. Kalau itu yang dibuat dan anda tanya macam mana nak berniaga, macam mana nak konsisten, memang taklah jawabnya. Simple. Itu paling simple. Yang banyak menghadkan kita kepada dagangan ni sebenarnya adalah kepada modal. Okey, jadi apa yang kita buat? Dengan memahami modal yang kita ada, kita boleh memahami toleransi risiko kita dalam dagangan. Berapa sebenarnya modal yang anda nak letakkan? Kalau aku letak $100, apa makna $100 tu kepada kita? Okey, jadi toleransi kita kepada risiko ni sebenarnya banyak bergantung makna duit tu kepada kita. Apa makna equity ataupun duit yang anda deposit tadi, apa makna dia kepada kita? Jadi, anda nak tahu toleransi risiko anda, lihat benda-benda ni. Lihat jangka masa untuk anda capai objektif dagangan anda. Apa? Sebab itu anda kena ada objektif. Sebabnya kalau anda tak ada objektif, maksudnya kalau anda katakan, okey, aku nak trade, nak buat duit. Betul, semua orang cuba untuk buat duit. Berapa? Okey. Berapa lama nak sampai had itu, apa sasaran dia, apa jumlah dia, dan adakah dia masuk akal tadi. Okey, sekiranya anda nampak dia masuk akal, okey. Daripada situ anda memahami apa risiko yang anda akan ambil. Contoh kalau saya nak letakkan $1,000. Okey, dan saya cuba untuk jadikan $1,000 ni kepada $2,000. Okay, double the amount dan kita cuba jadikan dia dalam tempoh 1 tahun. Itu 100% tau. Itu 100% tau. Okey, kalau anda katakan benda ni, itu 100%. Kalau anda katakan ini adalah something yang masuk akal, okey. Apakah risiko yang anda sanggup ambil untuk buat 100% terhadap modal 1,000 anda tadi? Maksudnya, anda cuba buat 2,000, berapa amount daripada 1,000 ni yang anda sanggup hilang? A good practice will be half of it, a maximum number. Maksudnya 50% of modal anda. Fikirkan benda-benda macam ni. Ataupun dalam nombor dia adalah $500. Kalau saya cuba untuk buat 2,000 daripada modal 1,000, berapa yang saya sanggup hilang daripada modal 1,000? Tapi there is no satu yang sama untuk setiap orang. Sebabnya makna duit 1,000 ni kepada anda, itu yang saya maksudkan kat situ. Jadi lagi lagi pendek masa yang diambil untuk mencapai sasaran anda, lebih tinggi risiko yang anda akan ambil. Kalau saya cuba buat daripada 1,000 ke 2,000 dalam tempoh 6 bulan, saya akan mengambil risiko yang lebih tinggi.
Saya cuba untuk buat dia dalam tempoh sebulan. Saya akan mengambil risiko yang lebih tinggi. Kunci dekat sini, letakkan sasaran. Dengan itu anda tahu apa nak buat, bila nak berhenti, bila nak tambah jangka masa. Yang kedua, kepada risiko tadi, dan risiko tu itu adalah berkaitan kepada diri kita. Sekiranya anda mempunyai high net value, contohnya anda memang berduit, anda memang ada duit dan 1,000 ni tak ada apa bagi anda, anda mungkin mengambil risiko yang lebih tinggi. Satu lagi, sekiranya anda mempunyai pendapatan aktif yang tinggi, gaji tinggi dan komitmen yang rendah, dan itu bermaksud kalau loss yang ini aku ada duit lagi, anda boleh mengambil risiko yang lebih tinggi. Sebab itu dia tak sama. There is no satu position size, satu position sizing model, satu penggunaan equity yang work for everyone. Dia kepada anda. Ini kita akan bincangkan dalam sepanjang minggu depan, topik ni, iaitu kepada position sizing model. Jadi there is no one yang work untuk semua orang. Depo 1,000, trade 0.01, trade $10, trade $5. Sebab $5, $10 tu tak mempunyai makna yang sama kepada semua kita. Jadi ini soalan-soalan yang yang anda kena tanya diri anda. Nombor 3, objektif jelas. Letakkan sasaran jelas. Nak trade, buat berapa? Kalau loss, macam mana? Kenapa anda trade? Bila nak sampai sasaran? Kalau tak sampai, nak buat apa? Kalau sampai, nak buat apa? Letakkan objektif yang amat jelas kepada modal yang anda akan risikokan. Dan yang last sekali, yang terakhir yang terakhir sekali adalah kepada pengalaman anda. Anda nak trade instrumen apa? Anda nak trade teknik apa? Cara apa? Dan kat mana anda letakkan kebanyakan modal anda? Sama ada anda trade currency ke, kripto ke, saham ke, komoditi ke? Anda faham tak apa instrumen yang anda dagangkan tu? Itu adalah 4 elemen yang akan menentukan toleransi risiko anda, makna equity yang anda akan guna pakai. Sebabnya kalau anda sedang masuk benda yang kita tak faham, dan anda tak akan letakkan kebanyakan duit kita kat situ. Kita akan letak dulu, cuba, kita tengok dia pergi, dan mungkin baru anda cuba memahami sambil anda berdagang dia, dan anda akan besarkan modal. Jangan tu, semua tengah cerita pasal non-fungible token contohnya kan. Kita nak beli token, anda tak beli lukisan online tu sebenarnya, anda beli token. Dan apa yang kita buat, kita letak semua duit kita. Benda yang kita tak faham, jangan. Okey, 4 elemen dalam menentukan toleransi risiko kita. Di sinilah kenapa anda tak dapat melihat ini sebagai satu benda short term. Ramai yang cuba buat dagangan ni, bulan ni aku ada lebih, aku letakkan duit ni dulu. Bulan depan untung, tak untung, untung trade sampai tak untung dah ataupun dah withdraw. Bulan depan tak ada modal. It doesn't work that way. Itu cuba-cuba. It doesn't work that way. Okay? Sama seperti perniagaan yang lain, buat dia lebih longer term. Buat belanjawan tahunan anda. Dapatkan the full range of anda punya pendapatan. Sama ada pendapatan pasif, benda-benda yang anda melabur, rumah sewa, whatever yang anda dapati sebagai pendapatan. Anda tak payah kerja untuk dia. Itu pasif. Benda yang anda kena bekerja untuk dia, anda akan ambil risiko yang lebih tinggi, itu aktif. Dapatkan sebenarnya berapa jumlah pendapatan anda. Lepas tu, senaraikan apa perbelanjaan anda untuk setahun. Sebab belanja kita tak akan sama setiap bulan. Kereta birthday,
motor birthday, insurans, lain-lain. Sekolah, hari raya. Itu perbelanjaan bermusim. Kita ada perbelanjaan tetap bulanan. Senaraikan dia dan lihat jumlah dia untuk tahunan. Anda nak berdagang currency, tapi tak reti jaga duit. Ramai yang tanya apa itu money management. Ia bermula dari sini. Bukan bermula dari cat, depo banyak ni, letak banyak ni. Bukan, dia bermula dari sini. Management of risk, equity, kita dan lain-lain ni bermula dari sini. Rancangkan dan dapatkan sebenarnya berapa duit lebih yang anda ada. Selepas anda menolak ke semua jumlah pendapatan kepada jumlah perbelanjaan tahunan anda. Dan anda tahu sebenarnya berapa duit yang anda ada. Adakah semua duit ni anda nak letakkan kepada trading? Itu kepada anda. Saya tak dapat jawab on your behalf. But do think about ke mana duit ni nak pergi. Ini adalah asal. Bukannya anda try untuk buat bulan-bulan ada lebih bulan ni $50. Ada lebih bulan ni 100. Ada bulan depan tak ada lebih. Aku tak trade. Kedai kejap buka, kejap tutup. Itu tak dapat. Okey? Fikirkan ke mana duit ni akan pergi. Kalau yang saya selalu memberi nasihat ni, kalau orang tanya kan, bang, saya tak ada kerja. Duit saya ada cuma banyak ni. Boleh tak saya trade? Saya akan tanya dulu. Duit yang ada tu, anda perlu tak untuk makan? Perlu tak untuk nak bayar tempat tinggal? Perlu tak untuk budak sekolah? Kalau perlu, jangan trade dia. Jangan trade dia. Trade demo je. Trade demo je. Mungkin anda start dengan trade demo dan lihat kepada kalau boleh, letakkan $10 dulu. Trade micro kecil sampai tu anda cuba untuk grow. Kalau boleh grow yang tu, dan anda mungkin tambah bulan depan, tambah $10. Naikkan modal dia slow. Kalau anda cuma ada, saya memang ada $10,000 je. Saya ada 40,000 ni bang, duit VSS. Saya dah berhenti kerja, habis bang. Saya nak trade. Kalau yang soalan yang macam ni, saya akan jawab ke dia, saya akan tanya, duit tu perlu untuk makan? Kalau perlu, jangan trade. Kalau dia hilang semua, macam mana? Sebab the moment anda letakkan untuk trading, the first thing yang anda fikir, duit tu hilang. Itu pertama yang anda fikir. Anda tak dapat fikir cuma lihat untung. Dalam apa juga perniagaan, semua ni ada mempunyai risiko. Yang first anda fikirkan adalah risiko. Itu soalan pertama yang anda kena tanya diri anda. The moment anda letakkan dalam trading, anda anggap duit tu hilang dahulu. Itu benda pertama. Kalau anda tak dapat nak letak macam tu, anda tak dapat nak trade. Okey? Sebab anda kena lihat duit tu sebagai komoditi ataupun sebagai satu yang diguna pakai untuk menjana keuntungan yang boleh rugi kesemuanya. Itu benda pertama, benda paling asas, di mana anda kena letakkan duit yang anda tak perlukan. Sebab itu anda kena buat benda ni. Bang, saya memang tak ada duit, tapi saya nak trade. Trade demo. Jangan letakkan duit yang anda tak dapat nak hilang. Sebabnya anda akan attach kepada dagangan anda. Anda akan attach kepada position. Tak dapat nak loss. Ini yang sering-sering berlaku, yang bulan dan bintang. Ini tak dapat. Okey? Dengan memahami anda punya belanjawan tahunan, anda ada satu yang anda boleh letakkan sebagai sasaran, di mana anda faham kedudukan kewangan anda. Contohnya, sekiranya anda trade untuk mencapai kebebasan kewangan. Contohnya, saya harap hari ini ada yang pergi tengok siri 3 yang saya kongsikan dekat Discord. Anda pergi kat situ, anda tengok satu saya kongsikan hari ini. Di mana you work out apa sebenarnya angka kebebasan kewangan anda. Ini tak dapat dilihat secara cukup aku trade buat 2,000 sebulan, aku dapat kebebasan kewangan. Tak. Lihat dia kepada angka tahunan. Bila anda melihat kepada kebebasan kewangan,
anda tak dapat fikir kepada even tahunan sebenarnya adalah satu yang amat pendek, tetapi anda ada satu sasaran dahulu, dan as you go about it, anda mungkin letakkan tempoh yang lagi panjang as you accumulate. Kalau accumulate, okey, letakkan satu di mana anda ada satu sasaran tahunan untuk dapatkan apa, trading tak memberikan anda, trading ni bukannya untuk apa, financial freedom. Itu satu pembohongan yang besar tau. Trading tu, bila kita bercakap mengenai kebebasan kewangan, duit tu bekerja untuk kita. Bila anda trade, anda bekerja untuk duit, sama seperti perniagaan-perniagaan lain. Tapi anda boleh jadikan trading ni untuk menjadi vessel ataupun menjadi satu sumber di mana anda boleh meningkatkan pendapatan pasif anda. Baru nak cerita pasal kebebasan kewangan. Sebab selagi anda melihat dan bekerja untuk nak dapatkan active income yang mempunyai risiko, itu bukannya kebebasan. Faham tak? Itu bukannya kebebasan langsung. Itu that's nothing. Itu bukan kebebasan kewangan. Kejap. Saya punya ni hilang sekejap. Okey. Itu bukan kebebasan kewangan. Boleh dengar tak? Tiba-tiba ada bunyi dekat sini. Kejap. Saya alihkan ni dulu. Charging. Okey. Balik ke cerita kita ni. Trading is not, saya trade cukup dapat 2,000, saya dapat kebebasan kewangan. Itu it's not. It's nothing. It's not. What you are trying to do is, bila anda trade, anda naikkan dan letakkan dia kepada satu tempat yang menjana pasif. Dan kita cerita pasal kebebasan kewangan. Thank you. Dan kita cerita pasal kebebasan kewangan. Okey, ini saya jelaskan lagi pada sesi pada minggu depan, sebab ini cuma pengenalan pembentukan minda. Dan ketahuilah sebenarnya kat mana anda. Kebanyakan kita ada pendapatan pasif. Contohnya anda ada ASB, anda ada rumah sewa or whatever, ataupun mutual fund or whatever. Itu semua something yang anda melabur dan tak perlu kerja. Jadi kat mana anda sekarang? Katalah kebebasan kewangan anda untuk tahunan anda perlukan untuk sustain lifestyle anda. Katalah anda perlu RM5,000 sebulan. Oh, 3,000. 3 kali 12, 36,000 contohnya. Anda perlukan 36,000 setahun. Sekarang ni, anda ada ASB or whatever dan anda ada 5,000. So, anda dah tahu defisit anda adalah sebanyak 31,000. So, di sinilah di mana anda boleh jadikan simpanan, anda jadikan trading untuk menjana lebih banyak lagi pendapatan pasif bagi mengurangkan defisit ni. It's not saya trade untuk financial freedom. Tak. Anda trade untuk letak kepada pelaburan pasif, daripada pelaburan pasif itulah baru financial freedom. Ini satu approach yang jarang kita dengar orang sebut. Ramai yang sebut saya nak capai financial freedom menerusi trading, di mana pada masa yang sama anda berdepan dengan risiko kehilangan equity anda. Itu bukan kebebasan kewangan. Faham tak? Of course, dalam apa juga pelaburan, tak kisah pasif ke, aktif ke, kedua-duanya mempunyai risiko, tetapi yang di pasif risiko dia lebih rendah. Sorry. Everything is about risk. Menurunkan risiko kita. Itu yang kita buat. Okey. Seterusnya, ketahui kedudukan kewangan anda dan
daripada situ anda boleh memahami duit yang anda letakkan untuk portfolio dagangan tadi, apa sasaran perolehan dia, apa had kerugian dia, dan apa jangka masa untuk anda mencapai sasaran anda. Sebabnya semua kita ni berbeza, tak sama. We are all different. Kita punya perbelanjaan bulanan tak sama, kita punya angka kebebasan kewangan tak sama, pendapatan pasif yang kita ada tak sama, makna duit tak sama, semua kita tak sama. Dan macam mana kita nak gunakan satu teknik yang boleh menyelesaikan masalah yang tak sama ni untuk semua orang? Faham tak? So, adakah teknik tu penting atau tak penting? Kalau tanya saya, penting. But, jawapan dia bukan dekat teknik. Jawapan dia kepada persiapan kita ni sebelum cerita nak letak duit untuk dagangan. Saya sendiri tak pernah fikir benda ni tau. Before 2011, saya tak pernah fikir benda ni. Hanya selepas 2011 bila orang tanya saya ikut satu kursus yang bertanyakan soalan ni, apa kena-mengenanya saya cuba untuk buy or sell euro US dollar. Tetapi apa yang dipresent adalah benda ni yang saya tak pernah fikir pun. Saya ingat trading tu cuma depo, trade, withdraw, ulang. Withdrawnya kurang, deponya banyak. Itu realiti dia. Nak tak nak. Dan statistik banyak menunjukkan bahawa lebih ramai yang rugi daripada yang untung. Dan itu realiti dalam apa juga perniagaan. Sebab itu, don't tingkatkan risiko anda. Tetapi sebaliknya, gunakan dagangan ni sebagai satu cara untuk menjana pendapatan yang anda akan letakkan kepada satu instrumen pasif, kepada satu pelaburan pasif. Itu yang sepatutnya kita buat. Okay, next. Tempoh, masa. Ini akan menentukan cara anda untuk approach dagangan. Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 jam satu hari duduk tenung, dan ramai yang buat benda ni, yang sebenarnya dia tak mampu untuk nak luangkan masa tu untuk trade. Terutamanya mereka yang bekerja. That's something yang menyebabkan statistik yang saya sebut tadi is still relevant. Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 jam ataupun lebih, dan anda boleh buat analisa, anda boleh buat persiapan, membaca market dan tengok apa juga dalam tempoh lebih daripada 30 minit, anda boleh trade di time frame yang lebih rendah. H1, M15, M5 ataupun kurang. Anda akan menguruskan dagangan anda secara lebih aktif, anda membuka lebih banyak posisi. Itu bagi mereka yang berdagang intraday, masuk hari ni, tutup hari ni. Itu intraday. Bukannya buka hari ni, float, hold 2-3 hari. Sampai dia biru. Dah. Itu intraday. Swing trader. Sekiranya anda tidak mempunyai banyak masa, kurang daripada 2 jam, 30 minit, 1 jam, 1 hari, memang tak ada masa sangatlah untuk nak trade, anda mungkin melihat kepada time frame yang lebih tinggi, H4, daily, dan anda mungkin akan menguruskan dagangan anda tak banyak kali. Maksudnya tak banyak kali tengok chart. Paling-paling pun 2-3 kali tengok chart. Ataupun anda menggunakan satu alert. Dan anda tak akan buka banyak posisi, anda tak akan banyak memegang posisi dalam pasaran. Paling banyak 4, 5, 6 pada setiap masa. Bergantung kepada anda. Tak ada yang betul kat sini. 10 tu banyak, 6 tu banyak, kepada anda. Okey? Dan kalau memang tak ada masa, satu hari cuma dapat tengok bila nak pergi kerja, tengok sekejap. Weekend yang anda tengok chart, anda mungkin seorang position trade ataupun melihat kepada jangka masa yang lebih panjang. Dan anda cuma dapat tengok chart sekali sehari. Ini dua ni ideal kepada mereka yang bekerja. Masalahnya, kita banyak dengar, lagi tak ada masa, pergi time frame yang lebih kecil. Tak.
sebab lebih kecil time frame, lebih banyak teknikal yang anda kena tahu, lebih banyak anda punya exposure kepada pasaran, lebih banyak exposure anda kepada emosi diri. Tanya diri kita, katanya masuk sekejap, katanya masuk sekejap, anda memang tak ada masa, berapa kali anda tengok kita sebagai seorang pedagang runcit ikut arah pasaran. Kawal ketakutan. Sebab kalau kita bercakap mengenai risiko paling rendah kita ikut arah pasaran. Untuk ikut arah pasaran, peraturan dia keep it simple to be successful. KISS, bukannya to be yang satu lagi. Nyatakan sebab di sebalik dagangan anda, apakah teknikal ataupun cara analisa yang sesuai kepada anda, dan berikan sekiranya ini berlaku, ini harus berlaku. If this happen, this would happen. Dalam dagangan anda, kalau anda gunakan teknikal, kalau sampai had sini, dia kena buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, then apa yang anda akan rancangkan ke depan. Kalau dia kena satu had, kena support, kena resistance, dia tak buat, apa perancangan anda? Kalau dia buat, kalau ikut arah anda, apa yang anda buat? Dua-dua, both end, sama ada jadi atau tak jadi, apa yang anda buat. Okey? Sebagai pedagang runcit, kepercayaan, objektif, dan cari apa anda punya niche ataupun kelebihan yang anda ada untuk membuat keuntungan dalam pasaran. Itu sentiasa pegang benda ni. Lapor dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Sebagai seorang pedagang runcit, kita cuma melabur kepada sistem dagangan, kita biarkan sistem dagangan tadi membaca market, dan sistem dagangan bukan hanya kepada teknik, ia juga melibatkan kepada cara kita untuk menggunakan equity, dan segala-galanya kembali kepada kita. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan bersama Irina dan kita akan masuk kepada analisa pasaran bersama saya dan juga Azmi selepas ni. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.